السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam program Perlis Mengaji Kuliah Subuh. Dan pada pagi ini insya-Allah kita akan membincangkan sambungan daripada apa yang kita ambil pada pagi semalam berkenaan dengan amalan-amalan yang bila kita lakukan dalam Islam ini, maka Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran yang cukup banyak. Pada kuliah subuh hari semalam, apabila kita melakukan beberapa amalan, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita dengan syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan kita dengan balasan syurga. Itu yang kita ambil pada kuliah subuh hari semalam. Jadi pada hari ini kita akan sambung sedikit berkenaan dengan beberapa amalan yang sekiranya kita dapat lakukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita pahala yang kita dapat itu pahala umrah, pahala haji, yakni pahala ibadat haji dan juga pahala ibadat umrah. Jadi maknanya amalan bukannya amalan haji, bukan amalan umrah, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran pahala seperti mana maknanya menyamai ibadat haji dan juga umrah. Sidang penonton yang dihormati sekalian, haji dan umrah ini antara ibadat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti di kalangan orang-orang beriman kita ini akan terasa. Maknanya bila sebut haji dan umrah, tidak ada orang yang dia rasa dia tak mau pergi. Semua orang beriman dia akan berminat dan amat-amat berharap untuk mengerjakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Cumanya ibadah ini memerlukan sokongan dari segi keuangan, dari segi kemampuan tubuh badan dan seumpama dengannya. Jadi ada di kalangan umat Islam yang mungkin tidak mencapai tahap yang tertentu untuk menunaikan ibadah ini. Jadi sebab itu ada hadis-hadis yang berkenaan yang menjelaskan kepada kita amalan-amalan yang mungkin ada orang tak mampu, maka Islam ini bagi ruang yang cukup luas untuk para orang Islam ataupun muslimin untuk melakukan amalan ini, dan insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran yang besar kepada mereka yang tidak mampu untuk menunaikan ibadah itu. Sidang penonton yang dihormati sekalian, ibadat yang pertama adalah at-tasbih wa tahmid wa takbir ba'da salawat. Kita dah ibadat ini, iaitu ibadat tasbih, tahmid, takbir ni kita dah sebut beberapa kali dalam kuliah ini. Ganjaran yang cukup besar kepada mereka yang melakukan selepas sembahyang, maka dia terutamanya ibadat sembahyang fardu, maka dia akan baca takbir, tasbih 33, tahmid 33 dan juga takbir 33. Baik, apa kaitan dengan tajuk kita?
Baik, kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jaa al-fuqara'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فقالوا ذهب أهل الدثور من أموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصلي ولهم فضل الأموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بمال لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدركم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين الظهرانية إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Kita ringkaskan sebab selalu kita jumpa hadis-hadis sebegini. Orang miskin, fakir miskin di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dan bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, maknanya orang kaya ni mereka boleh buat macam-macam ibadah. Mereka boleh sembahyang, mereka boleh berpuasa seperti mana, maknanya kami berpuasa seperti mana mereka, kami sembahyang seperti mana mereka sembahyang. Kemudian bila mereka menunaikan haji ataupun mereka menunaikan umrah ataupun mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang menggunakan harta benda ini, maka yang tu kami tak boleh buat ya Rasulullah, sebab dia berkaitan dengan mal, berkaitan dengan harta. Kalau berkaitan dengan tubuh badan, amalan tubuh badan ni, yang tu tidak ada masalah. Tapi bila berkaitan dengan harta, yang tu kami tak boleh ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pesan kepada mereka. Ini kaitan dengan perbincangan kita pada pagi ini. Ala uhaddithukum biman, nak beritahu kepada kamu tentang harta. Yang sekiranya kamu ambil benda ni, amalan ini, maka kamu ni lebih baik. Sekiranya kamu lakukan perkara ini, kamu lebih baik. Lau akhaztum bihi lahiqtum man sabaqakum. Kamu boleh, maknanya kita kata lebih baik daripada orang yang seumpama kamu ini. Dan orang yang selepas kamu pun sama juga. Mereka tak boleh nak challenge kamu dari segi ganjaran ini. Dari segi ganjaran ini. Lalu Nabi SAW buat sedikit istisna. Illa man amila mislah. Melainkan orang yang mereka itu buat perkara yang kamu buat. Maknanya mereka pergi haji, kamu tak pergi haji pasal tak ada duit, tak ada harta. Sekiranya kamu melakukan perkara tersebut dan mereka tak melakukan, insya-Allah kamu lebih dapat ganjaran yang lebih daripada mereka. Tapi kalau mereka pun buat perkara yang sama, maka yang tu tak boleh nak kata apalah. Hadza fadlun minallah yu'tihi man yasha. Itu antara kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akhir Nabi beritahu kepada mereka apabila sahabat-sahabat ni mengadu, ya Rasulullah, sahabat-sahabat lain pun buat sama. Jadi nak minta perkara yang lain lah, ibadat yang lain, amalan yang lain. Lalu Nabi kata, hadza fadlun minallah yu'tihi man yasha. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jadi amalan pertamanya amalan yang agak mudah, alhamdulillah kita dah buat, tapi ganjaran yang Allah bagi melebihi haji. Cuma yang saya nak tekankan di sini, adakah bila sebut ganjaran menyamai ganjaran haji ni tak perlu kita pergi haji? Dah tak sampai peringkat itu. Ini dari segi ganjaran umum sahaja. Adakah dia nak menjadikan haji tak perlu kita buat, tak perlu pergi Mekah dan sebagainya? Tidak menjatuhkan ataupun tidak menghilangkan kewajipan kita ataupun kelebihan orang yang buat haji, menunaikan haji dan umrah secara ibadatnya yang betul.
Jadi itu perkara yang pertama yang Nabi SAW pesan kepada mereka yang tidak mampu untuk menunaikan haji dan juga umrah. Sidang penonton yang dihormati sekalian, begitu juga hadis yang sama juga lebih kurang berkenaan dengan maknanya 33 dan ada hadis yang lain 33 tasbih, 33 tahmid dan juga 34 at-takbir. Apapun yang kita nak ambil daripada perbincangan ataupun amalan yang pertama pada pagi ini, amalan yang menyamai ibadat haji dan juga umrah. Jadi kalau kita ini ada kemampuan, ibadat ni pun kita buat, ibadat haji ataupun umrah pun kita tunaikan, maka sudah pastinya dia adalah yang terbaik. Kemudian amalan yang kedua, sidang penonton yang dihormati sekalian, adalah umrah fi Ramadan. Umrah fi Ramadan. Beberapa orang sahabiyat, yakni orang-orang perempuan di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni peringkat awal nak pergi haji. Kemudian kerana masalah-masalah tertentu, maka mereka ni tak boleh pergi haji. Maknanya Nabi pergi haji dengan sahabat-sahabat, tinggallah beberapa kumpulan orang wanita ini. Lalu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ataupun balik daripada Mekah, sa'alatu amma yujzi min ataupun yujza min tilkal hajjah. Jadi yang orang perempuan ni tanyalah Nabi SAW, adakah amalan-amalan yang boleh ganjarannya itu menyamai haji yang kami tak sempat nak pergi bersama dengan Rasulullah. Ini cerita orang yang maknanya orang yang begitu bersemangat untuk melakukan amalan baik. Bila tak dapat buat pergi haji dengan Nabi ni, dia rasa tak seronok. Jadi sebab tu tanya, ya Rasulullah, adakah amalan-amalan yang menyamai haji? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis dia, i'tamiri fi Ramadan fa inna umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah wa hajjah ma'i. Nabi SAW pesan kepada wanita ini dan juga kepada semua kita, i'tamiri fi Ramadan, buatlah umrah dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya umrah Ramadan menyamai haji ataupun haji bersama dengan saya, kata Nabi SAW. Jadi bila orang perempuan sahibah ini ataupun sahabiyah ini mendengar daripada Nabi kata-kata itu, dia rasa lega, dia rasa seronok. Dia rasa lega, dia rasa seronok dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal, afala nujahid. Aisyah kata, ya Rasulullah, jihad ini adalah satu ibadat amalan yang terbaik. Afala nujahid, tak bolehkah kami pun sama-sama, yakni orang perempuan, tak bolehkah kami sama-sama untuk berjihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadukum al-hajj wal umrah. Maknanya usaha sepatutnya yang besar ganjarannya untuk kamu, untuk orang perempuan, adalah al-hajj wal umrah, haji dan juga umrah. Jadi kalau tak mampu untuk haji umrah, maka Nabi turunkan sikit dari segi ganjaran itu. Kalau tak sempat untuk buat haji, maka buatlah umrah di dalam bulan Ramadan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang ataupun amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, sidang penonton yang dihormati sekalian, adalah kita menunaikan hawaijin nas, kita menunaikan hajat-hajat orang. Maknanya apa yang orang berhajat, keperluan orang lain, tunaikan hajat dia. Itu kalau dalam bahasa kita sebut tunaikan hajat dia. Berdasarkan daripada kata-kata Al-Hasan, yakni Hasan Basri,
Masyuka fi hajati akhikal muslim khairul laka min hajja ba'da hajja. Maknanya kita ini tunaikan hajat sahabat kita. Tunaikan hajat sahabat kita. Sahabat memerlukan makanan, sahabat memerlukan bantuan dari segi keuangan, sahabat memerlukan bantuan sokongan dari segi pandangan, nasihat dan seumpama dengan dia, maka kita tunaikan hajatnya itu lebih baik daripada hajjah ba'da hajjah, yakni lebih baik daripada haji ini maknanya sunat, haji sunat ini. Tuan-tuan sidang penonton yang dihormati sekalian, masyarakat kita alhamdulillah, kadang-kadang nak pergi haji, lepas haji nak pergi haji lagi, lepas umrah nak pergi umrah lagi. Hak sunat ini. Tapi yang lebih baik daripada itu berdasarkan kata-kata Hasan Al-Basri, iaitu kita tunaikan hajat sahabat-sahabat kita. Kita tunaikan sahabat-sahabat yang mungkin mereka ni lebih memerlukan. Mereka lebih memerlukan segi harta dan sebagainya, maka kita tunaikan hajat, maka itu lebih baik daripada hajjah ba'da hajj. Ini yang disebut oleh para ulama. Kemudian amalan yang keempat adalah salatul isya fi jamaah. Salatul isya fil jamaah, yakni kita menunaikan isya, sembahyang isya ni secara berjemaah. Berdasarkan apa yang disebut, qala Uqbah ibnu Abdul Faqir, salatul isya fi jamaah ta'dilu hajjah wa salatul ghad fi jamaah ta'dilu umrah. Jadi maknanya ini yang ganjaran-ganjaran yang Allah ataupun yang Nabi SAW jelaskan kepada kita, bagaimana amalan-amalan yang baik ini dapat ganjaran yang besar. Dapat ganjaran yang besar. Dan seterusnya, yang kelima, ataupun disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut perkara ini kepada seorang lelaki, bukuruka ilal masjid ahabba ilayya min ghazwatina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebut oleh Imam Ahmad. Maknanya berpagi-pagi engkau ke masjid untuk menunaikan solat subuh, salatul fajr, itu lebih disukai, daripada peperangan, dalam keadaan waktu itu dalam keadaan yang bukan berperang dalam keadaan yang bukan berperang. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kemudian yang kelimanya adalah yang ni perkara yang cukup besar, adaul wajibat kulliha afdal min at-tanafful bin nafl bil haji wal umrah wa ghairihima. Jadi kita membincangkan amalan-amalan yang Allah bagi menyamai amalan yang kita buat, dan Allah SWT bagi ganjaran haji dan umrah. Jadi yang kelima, kita menunaikan perkara-perkara yang wajib. Kita menunaikan perkara-perkara yang wajib lebih baik daripada ibadat, kita sebut ibadat umrah yang sunat dan juga haji yang sunat. Yang ni kita kena sebut, kerana kadang-kadang di kalangan masyarakat ni dia tumpu bab-bab sunat-sunat ini. Umrah haji 3-4 kali dah pergi, mungkin lebih daripada itu. Umrah tak payah sebutlah, mungkin lebih, berbelah-belah, entah-entah berpuluh-puluh kali pergi. Tapi bab ibadat wajib ada yang ditinggalkan. Kadang-kadang sembahyang tak sempurna, hak sembahyang wajib itu. Puasa tak sempurna juga. Kemudian perkara-perkara yang lain yang wajib, yang hukumnya wajib, ada ditinggalkan. Pada masa yang sama umrah, haji sunat dia buat juga. Maka yang terbaik bagi orang yang sedemikian adalah tunaikan perkara yang wajib. Tunaikan perkara yang wajib, kerana yang wajib ini
lebih baik daripada haji yang sunat. Jadi maknanya sebagai contohlah, kalau dia boleh melakukan sembahyang subuh, sembahyang subuh dia boleh buat tanpa meninggalkannya, yang ni lebih baik daripada haji sunat ataupun umrah sunat. Ini yang kita sebut ni amalan yang lebih baik, menyamai dan juga lebih baik daripada haji dan juga umrah sunat. Walaupun perkara yang wajib tu nampak macam kecil saja, mungkin dia tak melibat kita sebut duit ringgit yang banyak. Kalau kita nak pergi haji, tuan-tuan pun lebih mengetahui berapa nilai ringgit Malaysia kita nak pergi haji. Begitu juga umrah, 5-6 ribu sampai 10 ribu, mungkin belah-belah ribu, pakej-pakej tertentu. Sedangkan kita nak buat perkara yang wajib ini, mungkin taklah sampai 10 ringgit. Maka yang ni lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang penonton yang dihormati sekalian, kemudian perkara yang lain, iaitu kaful jawarih anil muharramat. Tadi kita sebut buat perkara yang wajib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ganjaran yang lebih besar daripada mana-mana ibadat sunat. Kemudian perkara yang seterusnya, kita menghentikan amalan-amalan yang haram. Maknanya kita tinggalkan perkara yang haram lebih baik daripada at-tatawwu' bil haji awil umrah wa ghairihima. Maknanya kita hentikan perkara yang haram itu lebih baik daripada kita melakukan apa-apa ibadat sunat. Apa ibadat sunat yang paling besar sekali dalam yang kita tahu? Apa ibadat yang paling besar sekali? Kita katalah mungkin yang paling besar sekali, kita bagi sedekah ke orang. Kita bagi duit, kita bagi 1 juta kepada orang. Adakah itu yang paling besar sekali? Dah, yang paling besar kita buat yang wajib dan tinggal yang haram. Kalau kita bagi 1 juta, pada masa yang sama kita menyakiti hati orang, kita zalim orang, maka sebenarnya 1 juta tu sikit je. Sebab di hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tak ampun, maknanya kita tak minta ampun, dan orang yang kita zalim itu pun tidak memaafkan kita, maka dia akan tuntut kemungkinan hak pahala banyak yang kita buat itu akan dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Jadi sebab itu, kalaulah maknanya benda-benda yang sunat, amalan-amalan sunat ni kita buat dengan benda yang haram kita lakukan, yang ni amat-amat merugikan kita. Jadi tinggalkan haram itu lebih baik daripada amalan-amalan sunat yang kita lakukan. Sidang penonton yang dihormati sekalian, perkara yang lain adalah apabila kita menunaikan salatul fajri fi jamaah, kemudian kita duduk sebentar sampai terbit matahari, kemudian tunaikan salat pula 2 rakaat. Jadi ada 3 keadaan yang maknanya serentak dia akan berlangsung. Yang pertama, salat jamaah, fajar berjemaah, maknanya salat subuh berjemaah. Kemudian yang keduanya adalah kita duduk mungkin iktikaf dalam masjid itu sampai terbit matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian kita tunaikan sembahyang 2 rakaat, maknanya waktu duha dan sebagainya tu. Jadi 3 ibadat ni, dengan 3 ibadat yang kita buat ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, man shalla subh fi jamaah, siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah, thumma jalasa fi musallahu yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk di tempat sembahyang tu
mengingati Allah, baca Quran, zikir dan sebagainya, hatta tatlu'a asy-syams, sampai terbit matahari. Thumma shalla raka'atain, kemudian dia sembahyang 2 rakaat. Kana lahu mithlu ajri hajjah wa umrah tammah, maka ganjaran orang yang buat ini seperti mana ganjaran haji dan juga umrah tammah, sempurna. Lalu kata Nabi SAW lagi, tammah, mana sempurna. Akhrajahu Imam At-Tirmizi. Jadi berdasarkan hadis ni, Nabi menggunakan perkataan tammah. Tammah ni baik. Adakah tammah ni merujuk ganjaran haji itu sama seperti mana orang pergi haji, ganjaran umrah, orang buat umrah sebiji? Adakah ini sama? Tidak. Hanya sama dari segi jaza. Jaza ni dari segi balasan tu sama. Dari segi pendetilannya, apa yang dia dapat, ini dah tentu berbeza. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kemudian kita ambil yang lain ataupun perkara yang lain, amalan yang lain, iaitu al-khuruj ilal masjid li adai salah maktubah. Kita keluar ke masjid untuk menunaikan solat maktubah. Solat maktubah ini maknanya solat yang diwajibkan. Ini maknanya bukan musim PKP lah. Bukan musim PKP. Baik. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لأداء صلاة مكتوبة فأجره مثل أجر الحاج والمحرم ومن خرج لصلاة الضحى كان له مثل أجر المعتمر رواه أبو داود في سننه. Perkara yang lain yang menyamai haji, ganjaran haji dan umrah, kata Nabi, siapa yang membersihkan diri di rumahnya, ambil mandi, ambil wudu, kemudian keluar ke masjid untuk menunaikan solat maktubah pada bukan musim PKP, maka fa'ajruhu, ganjarannya itu seperti mana ganjaran seorang haji yang bermuhrim itu, dan juga mereka yang keluar untuk sembahyang duha, kana lahu mislu ajri mu'tamir, seperti mana orang yang buat umrah. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, ini ganjaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang melakukan ibadah-ibadah yang disunatkan dalam agama ini. Kemudian yang terakhir ataupun yang second last ini, ada 2 poin lagi. Birrul walidain adalah kita melakukan amalan buat baik kepada ibu bapa kita. Berbuat baik kepada ibu bapa kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu, bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wasa rajulan bibir ummihi wa qala anta had wal mu'tamir wa mujahid wa ya'ni iza barraha. Kata Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada seorang lelaki. Wasiat ni bukan maknanya Nabi nak meninggal waktu tu nak meninggal. Sebab kita bila sebut wasiat ni nak berkaitan dengan mati, tak semestinya. Wasiat ni maknanya nasihat yang jad, nasihat yang serius. Maknanya Nabi pesan kepada lelaki ini supaya buat baik kepada ibunya. Buat baik kepada ibunya. Lalu kata Nabi SAW kepada lelaki ini, anta haj wa mu'tamir wa mujahid. Kamu ni adalah seorang yang haji. Mu'tamir maknanya ganjaran hasil daripada usaha kamu untuk melakukan kebaikan kepada ibu. Ini kamu ibarat seorang haji di segi ganjarannya, ibarat seorang yang melakukan umrah dari segi ganjarannya, dan juga seperti mana kamu berjihad di jalan Allah. Itu wa ya'ni idza barraha, yakni
sekiranya kamu buat baik kepada ibu. Jadi maknanya buat baik kepada ibu ni, kalau kita memahami kaedah, buat baik kepada ibu adalah perkara yang wajib. Dan saya dah sebut peringkat awal tadi, semua amalan yang wajib, dia maknanya ibadat sunat, tak kira lah haji sunat, puasa sunat, apa yang sunat ni, memang tidak akan melebihi amalan-amalan yang wajib. Dan yang terakhir untuk pagi ini adalah al-khuruj ila salatil aidain, iaitu keluar untuk menunaikan solat hari raya, yang ni juga tidak maknanya di luar musim PKP. Manakala kita di musim PKP ini, maka kita akan sembahyang di rumah masing-masing. Jadi maknanya dari segi ganjaran, orang yang keluar hari raya pada bukan musim PKP ataupun bukan zaman PKP ini, maka ganjaran yang Allah bagi kepada mereka samalah juga menyamai umrah dan juga haji. Wa qala ba'du sahabah, kata sebahagian daripada para sahabat, al-khuruj ila al-Eid, keluar untuk menunaikan solat ini, yaumil fitr, pada hari Aidil Fitr, ya'dilu umrah, wa yaumul adha ya'dilu hajjah. Ini ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita keluar untuk menunaikan solat Aidil Fitri menyamai umrah, dan juga Aidil Adha menyamai ibadah haji. Sidang penonton yang dihormati sekalian, bila kita membincangkan tajuk-tajuk ini, saya ulang sekali lagi, bukan bermakna dia menjatuhkan kewajipan ibadat haji, tidak menjatuhkan ibadat. Yang kita bincang ni lebih maknanya ta'dilu, menyamai ibadah haji secara umum, umrah juga secara umum. Jadi terutamanya orang yang tidak mampu untuk pergi. Manakala orang yang mampu untuk pergi, silalah dengan rezeki yang Allah bagi, kurniaan yang Allah bagi, kita tunaikan. Pada masa yang sama, perkara-perkara yang wajib yang lain yang mungkin tak berkaitan dengan haji dan umrah, kita nak kena tunaikan dengan sebaik yang mungkin. Kerana saya ulang sekali lagi, tidak ada amalan sunat yang boleh menyamai ibadat wajib. Sidang penonton yang dihormati sekalian, baik, perkara yang kedua yang saya nak sebut pada pagi ini, tadi perkara yang pertama, amalan-amalan yang menyamai ataupun ganjarannya itu Allah bagi menyamai pahala umrah dan juga pahala haji sunat, pahala haji sunat. Jadi pada bahagian yang kedua ini, sempena kita berada di hujung Ramadan, dan insya-Allah dalam 2 hari lagi, insya-Allah, ataupun sehari 2 hari lagi, kita akan menyambut Aidil Fitr Al-Mubarak. Jadi saya nak pesan ada 4 perkara yang kita nak kena jaga supaya amalan kebaikan yang kita buat dalam bulan Ramadan ini berterusan. Kita menjadi baik, kita jadi orang baik, bukan kata Ramadan sahaja, bahkan dalam bulan-bulan yang lain pun kita nak menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang kita nak kena jaga apabila kita berada di hujung Ramadan dan akan masuk ke dalam bulan Syawal, hendaklah kita jaga dari segi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, kita nak kena sentiasa tinggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bulan Ramadan ini, masya-Allah, kita jaga, kita tak melakukan benda-benda yang haram, maka bila kita tak buat perkara yang haram, kita rasa seronok, rasa mudah, rasa senang, rasa ringan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana az-zunub, dosa ini, dosa, maksiat, apa lagi, noda ini, dia adalah musibah. Dia adalah musibah kepada kita. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
Apa saja musibah yang menimpa kamu. Kita bukan musibah yang lain tu musibah juga, tapi dosa, amalan-amalan yang tak baik itu adalah musibah bagi kita. Sebab dia kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Sebab itu dalam bulan Ramadan kita boleh buat banyak kebaikan. Kita boleh bangun malam dan seumpama dengan dia. Sebab kita minimum ataupun kita tak buat perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi perkara tersebut perlu diteruskan sampai bila? Sampai selagi mana hayat kita dikandung badan. Sebab tu ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku ni tidur dalam keadaan baik. Tidur dalam keadaan baik maknanya bersedia untuk bangun malam. Aku cintakan qiyamul lail, bersedia untuk wuduk. Namun mengapa masih tak mampu untuk qiyamul lail? Kata Imam Hasan Al-Basri, zunubuka qayyadatka. Zunubuka qayyadatka maknanya dosa kamu telah mengikat kamu sehingga kamu tidak boleh melakukan amalan-amalan yang saleh pada waktu-waktu lain. Sidang penonton yang dihormati sekalian, itu yang kita nak kena jaga, nak kena konsisten kebaikan Ramadan dan juga kebaikan Syawal dan seterusnya. Perkara yang kedua yang kita nak kena jaga juga adalah bi'ah salihah. Jagalah persekitaran kita ini supaya bila kita keluar daripada Ramadan masuk Syawal, jaga persekitaran kita. Maksud persekitaran ini kawan-kawan kita nak kenal pasti. Biarlah kawan-kawan yang salihun, orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Sebab orang-orang yang baik ini, sahabat-sahabat yang baik, mereka boleh mengajak kita, menyuruh kita untuk melakukan amalan baik, dan mereka boleh mencegah kita daripada perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Tidakkah kita pernah jumpa satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Nabi cerita kepada kita seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang bunuh 100 orang. Mula-mula 99, lepas tu dia jumpa seorang lagi tu, dia bunuh juga sampai 100. Akhir sekali dia bertanya kepada seorang alim, bolehkah dia bertaubat kepada Allah? Allah terima ke taubat aku, dah bunuh sampai 100 orang. Ramai 100 orang. Seorang pun dahsyat dah hukuman dia, ni 100 orang. Lalu kata orang alim ini, pergilah ke negeri sekian. Kerana negeri itu unasun ya'budunallah. Negeri itu ada orang, maknanya masyarakatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata sebenar. Maknanya keluar daripada kompompong masyarakat kawan-kawan yang tak baik ini, pergi ke satu masyarakat yang mereka itu mengamalkan Islam, mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin saya adalah maknanya kena cari persekitaran kawan-kawan yang baik, qurana as-salihun, orang-orang yang baik. Begitu juga termasuk dalam persekitaran ini adalah tempat, maknanya kita nak kena lazimi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul bilad ila Allahi masajiduhum. Maknanya tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Yang makna abghadu al-bilad, tempat yang dibenci oleh Allah adalah al-aswaq, suq, tempat dari segi pasar-pasar, orang yang bercampur habis, ada yang baik ada yang tak baik, ada unsur kecoh pun ada unsur. Maksud saya itu yang disebut oleh Nabi SAW tempat yang baik, maka kita usaha melazimi tempat itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini maknanya ahlul masjid. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, faktor yang ketiga yang kita nak kena jaga juga adalah hindari sifat panjang angan-angan.
Hindari sifat panjang angan-angan ini. Apa maksud panjang angan-angan? Dia berbeza dengan cita-cita. Angan-angan ni macam angan-angan mak jinin. Satu angan-angan, biasa bila kita sebut angan-angan, benda yang tak mungkin tercapai, itu maksudnya. Angan-angan nak jadi, lah ni umur 50, nak jadi umur 25, mana boleh angan-angan macam tu. Kalau cita-cita lain, cita-cita nak jadi, mungkin ada yang nak jadi cikgu, ada yang nak jadi, itu cita-cita, itu impian, tidak ada masalah. Yang saya sebut ni adalah panjang angan-angan. Kerana dalam Islam ini bila sebut panjang angan-angan, apa makna dia panggil tul amal ini? Maknanya dia hanya fikir berkaitan dengan dunia semata-mata, kemaslahatan dunia, keseronokan dunia, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi apabila dia menutup mata, apabila mati apa akan terjadi. Adakah dia akan selamat di alam barzakh? Adakah dia akan selamat pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah kata wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah pula mereka menjadi seperti mana yang telah orang yang telah diberi kitab. Maknanya jangan jadi seperti mana orang Nasrani, orang Yahudi. Pasal mereka dapat kitab, fatala alaihimul amad, maka mereka dah bila dapat kitab, mari sifat panjang angan-angan ini, faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi sidang penonton yang dihormati sekalian, saya ulang sekali lagi, faktor yang ketiga, jauhi sifat panjang angan-angan ini. Dan mudah saya sebut pada pagi ini, panjang angan-angan ni dia berkaitan dengan orang yang hanya, ini dalam Islam, bukan panjang angan-angan dalam peribahasa Melayu. Saya cerita ni berkenaan dengan yang fatala alaihimul amad. Maknanya saya terjemahkan dengan panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan yang tidak dibenarkan ini adalah mereka yang hanya memikirkan untuk maslahah dunia semata-mata, tidak ada kaitan dengan akhirat sama sekali. Jadi dia fikir nak jadi orang kaya, tapi dia tak pernah fikir berkenaan dengan bekalan yang dia nak bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita keluar daripada Ramadan ini, masya-Allah, dia mengingatkan kita amalan-amalan yang baik kita tunaikan. Dan bila keluar daripada Ramadan, janganlah kita tinggalkan benda-benda yang baik ini. Pasal apa? Untuk mengejar dunia semata-mata. Dunia semata-mata tanpa akhirat, itu antara ciri panjang angan-angan yang dibenci oleh Islam. Kemudian faktor yang terakhir, sidang penonton yang dihormati sekalian, dalam kita menyambut Aid Fitri Mubarak dengan mengikut SOP PKP ini, maka hati-hati dalam maknanya dalam pemakanan kita, dalam gaya kehidupan kita, dalam pekerjaan kita dan seumpama dengannya. Jadi maknanya sila hati-hati dalam perkara-perkara yang diharuskan. Mari hari raya memang kita nak makan itu, nak makan ini, tidak ada masalah. Hari raya, hari kita bersukaria, bersyukur kepada Allah, boleh nak makan itu, boleh nak makan ini. Tapi berlebih-lebihan itu adalah perkara yang tidak dibenarkan. Pakaian pun sama, kita nak pakai pakaian yang baik, silakan, tidak ada masalah. Tetapi berlebih-lebihan dalam perkara yang diharuskan ini, dia adalah satu perkara yang dicela di dalam agama. Allah kata kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah rezeki, benda-benda yang baik yang kami rezekikan kepada kamu, wala tatghaw fi, dan jangan kamu melampaui batas.
Maknanya jangan kamu melampaui batas. Bila kamu buat perkara tersebut, fayahillu alaikum ghadabi wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Maka siapa yang melampaui batas, maka dia akan mendapat kemurkaan aku, dan siapa yang mendapat kemurkaan aku, sesungguhnya dia akan binasa. Itu disebut oleh Allah dalam surah Taha ayat 81. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kesimpulan daripada tazkirah kuliah subuh kita pada pagi ini, yang pertama sekali, kita tunaikan hak-hak ataupun amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita, dan insya-Allah Allah akan bagi ganjaran-ganjaran yang besar kepada kita, melebihi ganjaran-ganjaran sunat. Ibadat sunat yang paling besar pun tak boleh nak kita kata nak menyamai ibadat wajib. Itu perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, kesimpulan daripada perkara kedua yang saya sebut tadi, Ramadan mengajar kita untuk menjadi manusia yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadat tertentu. Jadi ibadat ini kita nak kena teruskan, walaupun mungkin tak menyamai Ramadan. Sembahyang tarawih kita buat ada 8 kan, campur dengan witir jadi 11, banyak. Tapi kalau kita maknanya kita boleh tunaikan 2 ataupun 4, dan kalau kita tinggalkan langsung, ini perkara yang orang kata tak apa cantik lah. Tak apa cantik. Maknanya kita tak boleh buat 11 rakaat pun, kita buatlah setakat mana yang kita boleh, 2 ke 3 ke 5 ke termasuk witir. InsyaAllah moga-moga amalan kebaikan yang sedikit dengan azam yang besar itu Allah SWT lipat gandakan ganjarannya insya-Allah. Wallahu taala alam. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang, yang lemah itu adalah kelemahan saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf di atas barang kesilapan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.